Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sampai mana? Tengok muka surat 25. Bagi 4 daripada bawah. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Amin. Dan dinamakan dia dengan iktibar ta'alluqnya, iaitu diiktibarkan dengan dia mengadakan, maka dinamakan dia ijab, artinya mengada. Dan dengan dia mematikan dinamakan imatah, artinya memati. Demikianlah tengok kalau musannif rahimahullah. Maka dinamakan dia, ini tajuk pun nak baca ni. Ada kau kata satu sifat lagi yang termasuk dalam sifat ma'ani, iaitu sifat yang bahasa ada, iaitu sifat takwin. Sifat takwin. Tengok. Jadi sifat takwin ni apa dia ni? Tengok dia kata nak. Sifat takwin ni sifat, dia kata sifat pada nak buat bagi bentuk. Macam sifat kudrat ni dia mengadakan atau mentiadakan. Beri ada apa dia? Beri ada roti canai kata dia. Nak bentuk roti canai tu lepeh ke bulat, sifat takwin pula. Dia panggil sifat takwin. Ni setengah kau kata gitu. Kudrat ni Allah dengan sifat kudrat dia mengadakan. Contoh dia. Lepas tu pada nak membentuk, nak jadi geno-geno gitu dipanggil sifat takwin. Satu sifat lagi ada kau pegang gitu. Tengok. Maka adalah, sagi faham, baca tak faham lagi, tadi saya urep. Maka adalah ijab, iaitu menjadikan tu, dan imatah, dan mematikan, dan sebagainya. Banyak lagi perkara-perkara yang timbul ni, ialah beberapa nama bagi sifat takwin yang satu. Sifat takwin ni berbuah nama macam-macam. Ada dia panggil ijab, ada imatah, ada rezeki. Tu semua benda sifat takwin. Maka janganlah kita semabuk. Apa maksud semabuk? Celaru. Kata Tuhan mengadakan dengan makna menjadikan mungkin pada sedia kala.
Sebab tu dia kata jangan jadi celaru. Celaru tak mana? Duk kata Tuhan buat makhluk ni sejak sedia kala. Tuhan tak buat lagi makhluk sedia kala. Cuma takluk suluhi koding patuk dan padam Tuhan buat. Tuhan buat makhluk bila? Waktu baharu ni lah. Cuma cekak lah dia kata apa? Tuhan buat makhluk sejak sedia kala. Bukan dia buat siap-siap sana mari timur dah. Timur waktu baharu ni lah. Cuma dia takluk patuk padam nak buat makhluk tu. Bila lagi? Masa azali tu. Maka bila timbul buat, maka timbullah bentuk macam ni, orang bentuk macam ni, bumi bentuk macam ni, langit bentuk macam tu. Faham gini tu dipanggil. Terus tengah kata, ulama kata bentuk gini gitu sifat takwin. Kudrat iradat ni dia boleh jadi ya. Jadi orang. Lepas tu takwin lah membentuk kepala di atas, kaki di bawah. Itu dia panggil sifat takwin. Ada kau kata gitu, tapi kita pegang tak mana? Pada menimbulkan makhluk zat Tuhan yang bersifat kudrat. Yang itu. Jangan nak kata kudrat sendiri buat, tak boleh. Ataupun Tuhan kongsi dengan zat, mana boleh gitu. Kita pegang macam mana? Zat Tuhan yang bersifat kudrat yang membuat makhluk ni. Cuma ada kau kata bentuk gini tu takwin, satu sifat lagi. Tu dia jarang bahas lah sifat ni. Tengok leh. Kau dah faham tu. Maka tak betul lah pegang macam tu. Hanya ijab, yakni menjadi, dan imatah, mati, meniadakan, dan i'dam, dan rezeki. Masalahnya itu semata-mata nama bagi takwin juga. Nama bagi sifat takwin itu. Tengok. Sini dia kita faham. Tanbihun. Tengok di sana. Adalah di sisi kaul ini. Apa kau pendapat yang kata ada sifat takwin ni? Tengok. Takluk kudrat itu ialah semata-mata mensediakan mungkin. Bagi pendapat yang kata ada sifat takwin ini, sifat kudrat yang ada pada Allah tu, dia mensediakan mungkin dan memberatkan beri timbul mungkin. Jadi dia mau pegang kata Allah Ta'ala ni bersifat kudrat. Jadi sifat kudrat Allah ni kerja apa? Kerja dia mensediakan mungkin waktu azali ni dan menimbulkan makhluk semua lah mungkin ni. Jadi nak membentuk dan menjadi mungkin itu dengan jalan takwin pula. Nak beri jadi tu, nak beri timbul kudrat, nak beri jadi tu. Macam nak buat roti canai lah. Nak buat rumah kata, nak membentuk rumah tu tiang apa putih tu, takwin pula. Ini bagi satu kaum yang pegang kata sifat takwin tu. Beri timbul perkara tu kata rumah. Suntik rumah. Lepas tu nak bentuk rumah macam mana tu takwin. Kita pegang mana? Tuhan dengan sifat kudrat dia lah. Gitu. Tapi kau yang kata sifat takwin ni, kerja nak beri menjadikan. Kudrat ni beri timbul, mensediakan timbul akan mungkin bentuk macam mana. Apa dah? Sifat takwin pula. Ini kau yang satu kau ni lah. Kita pegang Tuhan menimbulkan dengan takluk tanjizi hadis, takluk kudrat dia. Pegang tu ya. Menimbul perkara ni. Jadi betul ke, jadi ke, apa timbul, hak tu lah. Cuma ada lagi kau kata sifat takwin lah yang menjadikan, yang menimbulkan Tuhan bersifat kudrat. Ada lagi, jadi dua lah. Kalau musannif rahimahullah gitu. Masalnya ni misal contoh
Contoh gini lah, seperti api yang nyala itu semata-mata mengsediakan dan memberatkan nasi itu hanya jadi masak saja. Kita masak api, nak masak nasi, dia ambil contoh. Kita nak masak nasi, kita pasang api. Pasang api sebab apa? Nak beri nasi masak, betul tak? Gelegok. Tu dipanggil, kalau kita kan kudrat lah. Ni mengsediakan untuk beri masak saja. Kok mana jadi kita tu lagi ni? Tengok. Dan memasak itu habuan api bara. Bila kita nak masak tu nasi tadi, kita akan kecilkan api tu. Kalau kita masak menyala terus, dia jadi hangin. Nampak lagi? Kalau kita katuk terus, metah. Jadi kita slow api tu. Ibarat macam takwin gitulah. Nak membentuk nasi supaya masak tu. Dia pening kepala nak kata. Nampak lagi? Sifat kudrat ibarat macam kita nampak sedekah fikirlah. Macam kita masak nasi buah api derah. Nyala tu. Nak jadi gini nasi tu kalau Allah menyala terus, itu bakar. Jadi hangin. Kalau kata-kata api nyemetah. Jadi kita kontrol api slow tu, takwin tu. Dikira sampai tangan tu ni. Tu dia panggil tu. Jadi ibarat macam kita kudrat Tuhan ni beri timur nak buat masjid, nak beri timur orang. Betul orang macam mana tu takwin pula. Dia kacau pulung semua ni. Nak buat kena orang alim dia memang alim sungguh. Sebab nak beri kita kejap pegang. Tengok nak. Kalau musannif rahimahullah, tengok. Dan memasak itu, apa memasak? Nak beri nasi masak tu. Kita pasang api derah, nak masak nasi tu macam kudrat lah. Nak mensediakan dan nak beri jadi masak ya. Nak masak lagu mana? Dan memasak itu habuan api bara. Ni masak tak ada gas lah, masak api bara. Dalam kitab ni tak ada gas. Zaman tak ada gas dia. Malah kita kecilkan api jadi bara tu, maka dengan api kecil itulah memasakkan nasi. Kalau kita perderah menghangitkan nasi. Dia nak bayar nampak macam mana? Kita dah pegang sifat kudrat Tuhan ini membuat akan makhluk. Tapi membentuk makhluk jadi gini, jadi gini, jadi gini, jadi gini. Satu sifat lagi, nama dia takwin. Bagi kita ni pegang mana? Tuhan belakalah yang bersifat kudrat tu ya. Tapi ada kau yang kata takwin, maka ulama tulis juga, hurai juga, kok esok berjumpa. Kalau berjumpa jangan duk pening kepala lah. Kalau orang kata Allah Ta'ala menjadikan bentuk macam mana segala makhluk semua ni dengan sifat takwin, jangan kata sesat pula. Ada dia kata. Contoh macam mana? Bukan menimbulkan, membentuk tu. Dia panggil sifat takwin. Ibarat macam api yang kecil nak memasakkan nasi. Api besar nak beri timbul masak ya. Dia waktu dia hurai bina pak kita. Tengok. Bagi semata dia kata. Dan memasak itu, memasak apa? Nak beri masak nasi tu. Habuan api bara pula. Kita kena buat api beri kecil pula. Kalau dulu kan kita kena kenyah, beri api tu jadi kecil, jadi bara lah. Sebab nak membentuk nasi masak. Nak bayar kata apa? Kudrat ni mensediakan api besar nak dimasak ya. Jalan nak bentuk macam mana? Kena api kecil. Tu maka ulama, setengah ulama kata ada satu sifat lagi pada Allah Ta'ala, nama dia sifat takwin. Kita dah pegang sifat kudrat saja. Tuhan lah buat, dia lah bentuk, dia lah timbul dengan sifat kudrat tu. Tapi ada satu kau kata ada lagi satu sifat lagi. Kudrat ni menimbul saja, mensediakan untuk timbul saja. Pada membentuk lagi ada satu sifat lagi, nama dia takwin. Bukan takwin, takwin itu hak kelindak. Takwin tak tutup mulut. Allahumma rahimahullah. Ini misalnya
Ini contoh ambil kira cara ambil misalan. Sebab apa? Sebab Quran banyak buat misal. Masalul lazina yunfiku. Tengoklah ayat Quran. Jadi sebab apa ahli ulama tulis kitab selalu dia buat misal. Sebab Allah pun gaji buat misal. Masalul lazina yunfiku. Misal bagi orang yang menafkahkan. Misal bagi orang yang ada kitab Humilut Taurat, yang bawa kitab Taurat, bagaikan himar yang pikul kitab. Adalah Allah raja buat misal. Kita pun buat misalan. Nak nampak mudah. Bukan benda tu tapi misalan. Tengok. Bagi semata-mata sandaran, tuturan juga. Nak lebih mudah cakap saja. Untuk apa? Untuk mudah faham saja. Kata apa? Buat misalan semata-mata tuturan cakapan saja. Lebih kita nampak faham ni. Nampak faham adalah kudrat Allah Ta'ala. Dia menyediakan untuk menimbulkan dan menimbulkan makhluk. Nak membentuk makhluk jadi gini. Oh, ada lagi ulama kata satu sifat lagi. Allah dengan sifat takwin itulah menjadikan sekian. Qala musannif rahimakumullah. Habislah tiba. Qala musannif rahimakumullah. Bahasan sifat maknawiyah. Hasan ni habislah. Sifat maknawiyah. Dia kata wa huwa mulazimatun lisab'i. Sifat maknawiyah ini melazimkan bagi 7 sifat. Sifat ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar. Sifat yang bangsa ada. Sifat yang wujudi. Tengok. Iaitu ibarat tuturan daripada nama bagi ada sifat ma'ani. Nak royak kata apa? Nak royak kata tuturan bagi kata ada sifat ma'ani pada Allah Ta'ala. Maka timbullah maknawiyah. Apa dia ni? Bila ada maknawiyah, dia melazimkan. Dia bila ada ma'ani, dia melazimkan maknawiyah. Bila ada kudrat, dia akan ada hal. Apa maksud hal? Keadaan. Keadaan itulah sifat. Sifat banyak benda lah. Keadaan yang dia sedang duduk. Maka sifat dia tu duduk di dia. Sifat apa? Sifat duduk. Nak tunjuk macam mana? Keadaan tu lah. Keadaan tu dia panggil maknawiyah. Kau. Bila ada kudrat, dia akan ada keadaan yang kudrat. Kudrat satu tajuk, keadaan satu tajuk. Jadi ulama kita Abu Mansur Al-Maturidi dia bahas juga. Apa dia? Allah berkeadaan kudrat. Sifat kudrat sekarang dah sifat yang wujudi. Sifat keadaan ni dia sifat hal dia bagi. Bukan wujudi, dia hal. Keadaan. Tengok. Nama bagi ada sifat ma'ani padanya zatnya. Sifat ma'ani ada apa? Ada 7. Kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Jadi akan timbullah sifat keadaan. Keadaan yang kudrat, keadaan yang ilmu, keadaan yang hayyan, hidup, keadaan yang sami'an, kaunuhu sami'an, kaunuhu basirah. Kang itulah dia panggil sebagai sifat maknawiyah. Tengok. Di sisi satu kaul ada pendapat ulama kata apa dia? Dia nak royak kata nama bagi nak royak kata ada sifat ma'ani pada Allah Ta'ala. Sifat maknawiyah ni. Bila kita nak tu macam mana? Bila ada keadaan yang kudrat, maka kita tulah di Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Bila ada keadaan yang pendengar, maka kita tulah Allah Ta'ala ada sifat pendengar. Keadaan.
dan ibarat daripada satu kelakuan yang antara ada dan tiada. Haji Tauhid kena baca lama-lama ni. Baca kalau pening kepala. Saya apa pening nak oyak benar tak nampak. Bamak kata kita pening. Pening sungguh lah. Kena mikir ngaji Tauhid, kena fikir dia akidah. Tapi boleh insya-Allah, boleh tengok. Menatap apa yang kata keadaan-keadaan. Tengok dia kata. Sifat maknanya ni satu kelakuan, satu perkara yang antara ada dan tak ada, tu dipanggil hal. Jadi maknawiyah ni 7 sifat yang jenis sifat darjah dia darjah hal dia panggil. Kedudukan dia gerik hal. Macam mana hal? Tengok. Tangan saya ni benda wujudi. Nampak tak? Nampak tak? Boleh nampak, boleh pegang, boleh rasa. Benda wujudi dah. Gerak tangan saya ni, gerak. Keadaan tangan saya bergerak. Sila tunjuk tak mana bergerak. Yang kita nampak boleh kira tangan. Bergerak tu boleh kira tak? Boleh nampak dan tak nampak. Di tengah-tengah antara ada dan tak ada. Tu dipanggil hal. Tengok deh. Ni dipanggil hal. Sifat juga. Keadaan yang bergerak. Pakai boyak pakai. Di manakah bergerak pakai? Duk diam. Keadaan yang diam. Kita boleh nampak tangan, tapi diam tu, diam duk sini juga. Dia tengah-tengah antara nampak dan tak nampak. Tu dipanggil hal. Hal. Dia tinggi sikit hal ni daripada sifat nafsiyah. Ada lagi tak nampak. Tangan saya ada. Dia sifat juga ada ni, tapi di mana lagi tak nampak langsung. Tapi kita faham kata ada. Tapi hal ni tinggi sikit. Tinggi tangan mana? Gerak tangan. Nampak tapi tak nampak. Memang nampak bergerak, boleh tunjuk tak mana gerak. Main dalam. Tu dipanggil hal. Nah, daripada ada sifat, dia ada sifat yang bahasa amrun iktibari, ada sifat yang bahasa wujudi, ada sifat yang bahasa hal. Maka hal tu dipanggil sifat maknawiyah. Pak siapa duk ngaji buat pening kepala gitu kan? Tuan-tuan ni nak kenal Tuhan bahasa dia dah. Nak kenal Tuhan dengan jalan kita belajar. Kenal macam ni. Cuma dia faham sendiri dalam hati kita nampak. Maka di Tuhan dia ada sifat yang bahasa ada. Seperti sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni sifat ada tapi nak tunjuk tak nampak langsung, tapi faham. Bila sebut kata botak ada, bila sebut sifat ada tu kita akan nampak botak kan, nampak sifat kita akan nampak botak. Dia gitu. Jadi gitu ni. Tu dipanggil sifat nafsiyah. Sifat hal ni menengahi antara ada dan tak ada. Sifat ma'ani boleh nampak. Jika Allah tajalli boleh nampak. Itu dipanggil sifat wujudi. Sifat ma'ani tinggi sikit. Tengoklah. Jadi sifat hal ni keadaan di antara ada dan tiada yang melekatkan sifat ma'ani dengan zat Allah Ta'ala. Itu dia. Allah Ta'ala ada sifat ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Sifat yang bahasa ada. Zat Allah sifat yang bahasa ada. Nak duduk situ tu. Nak buat gini? Kena ada di tengah-tengah dia. Apa dia? Sifat yang bahasa hal. Zat Allah yang berkeadaan kudrat. Tu nak berdekat itu. Zat Allah sifat yang bahasa ada. Keadaan bahasa jenis hal. Kudrat wujudi. Tengok. Tu dia panggil tu melekatkan sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala. Maka kita pegang zat Allah yang berkeadaan
qudrat. Zat Allah yang berkeadaan sami'. Zat Allah yang berkeadaan ilmu. Semua sifat ma'ani melekat akan zat. Dia ibarat gini, nak dapat faham. Kita buat waw, tu waw layang-layang terputus tali tu. Likat. Kita buat layang-layang, kita ada raka layang-layang buat dengan buluh. Nombor dua, dia ambil kertas, nampak tak? Kertas dan juga satu lagi raka buluh. Nak lekat buluh dengan raka tu buat gini. Kena ada antara tengah-tengah. Kena ada gam. Bila melekat gam dengan buluh dengan kertas tadi, boleh nampak gam tak? Tak nampak dah. Kita tu macam itulah zat Allah, zat yang wujudi. Sifat amak ni sifat wujudi. Nak melekat wujudi macam mana? Kena ada keadaan tu dah. Tu dia panggil tu melekatkan sifat ma'ani dengan zatnya ta'ala di sisi satu kaul lagi, satu pendapat lagi. Tadi pendapat kata nama bagi sifat ma'ani. Sini kata nak melekapuhkan zat Allah dengan sifat ma'ani, kena ada hak tengah, iaitu keadaan. Maka kita pun cakap zat Allah yang berkeadaan qudrat. Zat Allah yang berkeadaan sami'. Itu dia panggil, tengok. Maka di atas satu kaul yang pertama itu dikatakan umurul i'tibariyah. Bagi pendapat hak pertama tadi, dia panggil sifat hal ni, maknawiyah ni perkara amrun i'tibari. Menatang apa amrun i'tibari? Benda kira-kira akal. Dia tak nampak ke benda, tapi faham saja. Macam sifat ada tu. Ustaz Zamri ada tak? Ada. Ada itulah sifat yang ada di saya, yang tuan-tuan nampak saya. Maka ada tu dipanggil amrun i'tibari, perkara yang kira akal faham, tak nampak langsung. Rendah sangat. Itu pendapat pertama. Dan di atas kaul yang kedua, yang kata melekatkan zat dengan sifat tadi ni, dikatakan ahwal, hal. Ini jadi bahas bab ni pun ulama usuluddin dia pecah dua pula. Setengah kata sifat maknawiyah, sifat amrun i'tibari. Setengah kata sifat ahwal, hal, keadaan. Ni dah kita nak mengaji tafsili dia. Bila ngaji tafsili ni perbahasan dia kena jurang sutik-sutik supaya kejap kalau perbahas. Kalau kita mengaji borong lepas dah. Allah Ta'ala ada tak sifat kudrat? Ada. Mana buktinya? Baharu alam ni pakai hatu. Tapi nak faham tak lah. Kalau orang bahas lagi pening kepala. Jadi kita mengaji sampai taran ni, kepala pun sakit kan. Tapi tak apa ni. Dia akan nampak insyaAllah. Dan yang rojeh, yakni yang kuat itu ialah kau yang pertama tadi. Hak amrun i'tibari tu. Dia kata sifat hak ni sifat yang tak ada apa, sifat kira-kira faham saja. Tuan-tuan berkeadaan. Keadaan apa ni? Keadaan duduk. Boleh tunjuk keadaan tak? Tak boleh tunjuk. Tapi kita faham itu ya. Itu dia panggil keadaan-keadaan ni, iaitu sifat maknawiyah ni setengah kata, iaitu sifat amrun i'tibari. Menatang apa amrun i'tibari ni? Kalau orang tanya kita apa itu hadas besar, apa dia hadas besar? Kita pun jawab keluar air mani bersetubuh. Tu bukan hadas besar. Tu perkara yang menyebab hadas besar. Diri hadas besar tu apa dia? Bila orang tanya kita apa dia hadas besar, apa dia hadas kecil? Kita pun jawab hadas kecil tak ada sembahyang. Hadas besar keluar iman ni bersetubuh. Tu perkara-perkara yang menyebab hadas besar.
Diri hadas besar. Diri hadas besar dan hadas kecil itu dipanggil amrun i'tibariun. Ni. Nak apa hadas besar? Amrun i'tibari. Nak apa amrun i'tibari? Perkara iktibar faham saja. Bila kita berketuk, kita tak berani nak semayang. Sebab apa? Nak semayang kena tak ada semayang. Mana buktimu tak ada semayang? Berketuk, itulah benda yang kata hadas. Bila kita berketuk, kita hadas kecil. Kita boleh goyak korang. Aku sudah ada hadas kecil. Bila aku ada hadas kecil, aku tak boleh semayang lah. Kena gimik semayang. Nak buang hadas kecil. Boleh tunjuk tak hadas kecil? Tak boleh tunjuk. Tapi faham tak? Faham. Kita keluar imani, tubik imani. Maka kita pun tak berani baca Quran. Tak berani sentuh Quran. Tak boleh semayang. Kena mandi dulu. Mandi buat apa? Nak buang hadas besar pula dah. Di mana hadas besar? Warna apa? Merah ke, biru ke, kuning ke, kelabu ke? Memang tak tulis ni. Nak tunjuk scan pun tak nampak. Pergi hospital lah. Doktor mu tolong scan tengok aku ni hadas besar dah kecil. Nak pergi faham ni. Tobat tak terbit dalam mesin tu. Mucek sampai ke jantung tak tulis. Tapi kita hadas besar. Maka hadas besar tu dipanggil amrun i'tibari. Perkara yang diiktibar faham lah. Aku faham lah aku ni hadas besar. Baca Quran. Mana boleh baca Quran? Haram baca Quran. Dia tu lah dah. Mana buktinya? Tak ada. Tubik imani. Tubik imani itulah menyebabkan hadas besar. Hadas besar tu duduk di kita ni. Faham ni? Maka kita faham saja tu dipanggil amrun i'tibari. Macam sifat hal tadi lah. Kita faham ya. Kedudukan, keadaan tu. Benda tak boleh nak tunjuk. Tu dipanggil amrun i'tibari. Qala musannif rahimakumullah. Lepas lah. Lega lepas lekok. Dia letih sikit nak royak dah. Pergi mengaji lagi. Jumpa dengan Tok Guru royak lagi. Saya boleh royak tak tu. Tak nak pergi royak. Tapi boleh nampak. InsyaAllah Allah boleh buka hati nampak. Kita niat mengaji. Pertama niat mengaji kerana Allah perintah. Satu. Nombor dua, kalau kita faham ni orang minta royak, kita kena royak niat nak mengembang agama Islam. Dua. Nombor tiga, nak membuang kejahilan. Selesai masalah. Jangan niat nak talim. Jangan niat nak jadi ustaz, nak berbahas dengan orang, nak berdebat, nak tunjuk hebat tak sah. Sebab ada lagi juta bilion orang yang aling-aling lagi. Kalau kita niat nak buang jahil, insya-Allah Allah berhenti. Saya lu mengaji Tok Guru itu. Dia kata, pertama niat buang bodoh. Kita tidak tak sedengar. Entah apa amrun i'tibari ni. Tuhan ke Tuhan, bukan Tuhan tak apa. Tapi pasal niat tiga ni. Pertama kerana perintah Allah suruh mengaji. Wajib mengaji tauhid. Nombor dua, kalau Tuhan bagi kita ilmu ni, kita nak tolong sebar, tolong agama Allah Ta'ala. Biar orang faham kenal Allah. Nombor tiga, kerana nak buang kejahilan. Buang jahil kita nak. Buang jahil dalam diri kita ni. Tengok. InsyaAllah Allah boleh nampak faham. Dia reti insyaAllah. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Baca balik pengen bawah pula. Habis tu. Habis dah perbahasan. Dia tak ada apa, dia cokeh terbit saja. Yang mana-mana ada ulama-ulama apa, dia kurang siap-siap. Tengok. Bahasan kudrah. Ni dia bahas lagi pula. Bahasan kudrah hamba, adakah terdahulu ia daripada kerja atau berserta dengan dia jua? Kalau musannif rahimah. Bahasan kudrah hamba pula. Kita lah ni nak bahas, kata musannif. Nak bahas datang pelama. Nak bahas bab kudrah kita ni. Hamba ni. Kudrah yang ada kat kita ni. Kita panggil kederat dek. Dek. Ambil kata Arab kudrah. Kita panggil kederat. Aku tak ada kederat ni. Kekuatan tu lah, kekuatan. Kederat kita ni hak makhluk ni pula. Tengok.
Adakah terdahulu ia daripada kerja atau berserta dengan dia juga? Kederat kita ni ada waktu kita nak guna tu ke, atau memang ada siap-siap? Maksud itu. Ini kita tak pakai kerja lagi, duk tidur. Itu. Kederat kita ada lagi masa tu. Ataupun sagi masa kerja baru mari kederat. Tu lagi tu nak bahas tu. Kita nak tolak kereta sagi ni, kita duk tidur tak guna kederat lagi. Lepas tu waktu tolak tu mari kederat ke, atau memang ada derek itu? Nak urus tu tu. Ya. Kita bahas kita pula. Kita makhluk ni. Tengok. Bahasan kudrat hamba pula. Hak kita ini. Tubuh badan kita ni. Adakah terdahulu, adakah ada siap-siap daripada kerja, sebelum buat kerja, sebelum hakik tangan lagi lah. Mana dia hakik tangan ni pakai kederat ke? Mana tidur kedai tu, contoh mudah lah, tidur tak pakai kederat apa. Ada siap-siap ke, atau waktu nak buat kerja tu lagi, nak bakit, nak berjalan lagi, kudrat kaki, kudrat tangan, kudrat kepala apa tu baru ada ke, atau memang ada dah? Dia bahas juga. Tok guru ni dia bahas habis. Tengok. Atau berserta dengan dia juga. Ataupun timbul kudrat ni waktu nak buat tugas ya, atau memang terus dengan kita. Sampai buat kerja pun ada siap-siap. Berkata Imam Asy'ari, kita dua ni nak ulama tauhid usuluddin ni, Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Apa dia? Berkata Imam Asy'ari bahawasanya kudrat bagi yang baharu itu ada ia pada ketika bekerja. Bagi pendapat Abu Hasan Asy'ari, dia kata kudrat tu mari waktu kita nak bertugas. Termasuklah kita hakik tangan ni pun tugas ni, kederat tangan hakik. Nak berjalan, nak bakit, nak buat kerja lah. Waktu lain tak ada kederat. Abu Hasan Asy'ari kata gitu. Dia bahas habis lah. Ulama usuluddin ni dia mengaji ilmu falsafah. Sebab apa? Nak faham makhluk dulu. Nak kenal Tuhan, kena faham makhluk. Hak kita tak faham, nak kenal Tuhan kena. Sebab tu dia mau bahas makhluk semua. Sampai kederat manusia dia mau bahas. Sebab dia mau nak bahas Tuhan, kita bahas kita dulu. Tengok. Tidak terdahulu ia atasnya. Mana dia? Waktu kerja sagi baru timbul. Sebelum tak kerja, tak bertugas, tak ada kederat. Kira gitu. Ini pendapat Abu Hasan Asy'ari. Kerana apa? Dia kata kerana kudrat bagi yang baharu, bukan manusia sajalah, menatang ke semualah. Arak. Apa maksud arak? Benda jenis sifat yang menumpang di jiring. Arak ni perkara yang menumpang di jiring. Dipanggil duduk di tubuh kita ni. Tubuh kita jiring. Arak ni yang duduk dalam kita ni. Apa maksud arak? Barang yang wajib duduk di jiring dipanggil arak. Maqama bi ghairi, barang yang menumpang benda lain. Tu maksud arak. Jadi tenaga ni benda duduk dalam badan kita ni. Badan kita ni arak, dia kata. Sebab tu dia kata tenaga ni akan mari bila dia ada nak kerja lagi. Maka ia tidak kekal dua masa. Bagi pendapat Abu Hasan Asy'ari kata kudrat ni oleh kerana dia sejenis arak, yakni yang menumpang akan jiring, dia tak boleh duduk dalam dua masa, dalam satu masa, dalam satu keadaan. Yakni duduk siap-siap dan kerja. Dia kata gitu. Dia kata mesti timbul waktu kerja saja. Waktu ni tak. Dia panggil pendapat Abu Hasan Asy'ari. Dan berkata Abdurrahman Jazizi dalam Taudihil Aqaid, dia kata bahwasanya perkataan Asy'ari arak tak kekal dua masa ini ialah perkataan yang tiada dalil.
Kata Syekh Azizi kata apa? Dah. Syekh Azizi ni Abdul Rahman ni dia kata apa? Ini hujah tak ada dalil dia kata. Royak kata arak tak boleh duduk dalam 2 masa tadi. Dia mesti timbul waktu kerja saja. Ini pendapat kata Abdul Rahman ni, Syekh Abdul Rahman ni kata apa? Pendapat Asy'ari itu tidak ada hujah, tidak ada dalil. Selesai. Itu demo punya hak. Kita mengaji sudah. Jangan dok kata demo tak betul. Dia suruh kita bahas kan. Dia bahas tengok. Maka tidak tersembunyi dhaifnya. Maka tak lepas daripada dhaif sebab tak ada dalil, tak ada bukti yang jelas, yang kuat. Kalau begitu, perkataan kudrat bagi yang baru tidak terdahulu di atas kerja itu dhaif. Maka pendapat yang kata apa dia? Kudrat bagi kita makhluk ni ada waktu kerja ya, itu pendapat yang dhaif. Tengok dia kata. Maka yang tahqiq yang kuat-kuat daripada ilmu, yang pendapat yang kuat-kuat, yang kejat-kejat, dalam perbahasan ni membenarkan arak tak kekal 2 masa ini, 3 bangsa juga. Ada pendapat kata yang arak ni tak boleh duduk 2 masa. Dalam satu keadaan dia duduk 2 keadaan. Dalam satu masa duduk 2 keadaan boleh tak? Ada. Pertama iaitu gerak. Gerak itu juga arak. Sebab bila dia tak gerak, dia diam. Dia dua gitu ya. Tak gitu. Gerak dan diam ni, bila gerak tak boleh dia bergerak sedia dia. Gitu. Dia gerak maka meninggalkan gerak, dia diam. Bila diam dia meninggalkan gerak. Tu dia panggil tak ada satu masa. Nombor 2 suara, yakni diam dan bunyi. Dia tak boleh terus 2 masa. Tak macam kudrat adalah badan kita. Masa kerja saya pada, tak kerja pada. Dia biasa 2 masa. Ada pun suara bila terbit, tak terbit bisu dia 2 tu ya. Dia tak boleh duduk 2 sekali. Dan masa pun tak boleh duduk dalam 2 perkara dalam satu masa. Dia panggil 3 perkara tu ya. Ni sebagaimana dibicarakan di dalam ilmu makulat. Tu dia. Apa dia ilmu makulat? Ilmu falsafah. Ni apa makulat? Kita pada membicarakan bab makhluk mata-mata. Jadi kalau mengaji kitab makulat ni lagi aling. Arak dia pecah pula. Dia ada makulatul kih. Dia ada lagi dia panggil tumuruh angin, ada tumuruh selu, ada tumuruh Itu suruh baca sini orang pening kepala ya. Dia tak boleh nak. Kitab tu dia bahas masalah alam saja. Dia tak bahas bab Tuhan langsung. Dia kira habis. Gerak dia hurai, diam dia kira, bulat, bujul, lepe, panjang, pendek, jiring, jising, jauhar, firi, jismul latifah, tumuruh angin, tumuruh seluk, tumuruh air. Itu orang mengaji bab masalah kitab makulat dia panggil. Di pondok ada lah, kalau mengaji masjid tak boleh dia. Mula-mula tu 10 orang, lelaki tinggal seorang, pening kepala gitu ya. Dia korek dalam sangat. Arak dia pecah pula. Berapa jenis? 9 jenis. Pecah satu. Pecah 2, satu pula pecah 2 pula. Hakik kepala kita. Bujur, benda sungguti, benda wujudi. Dia kira habis. Tu dia panggil kitab makulat tu. Tok guru ni dia ambil sikit-sikit ni. Kalau dia ambil betul kita tak boleh mengaji. Saya tak nak baca. Tengok. Dia panggil dibicara dalam kitab makulat, dia bicara habis. Bak masa, bak sungguh tu dia kira tu. Buahnya luruh. Buahnya tu benda wujudi. Luruh tu benda apa?
Benar sungguh. Sungguh dak buahnya tu luruh. Tapi mu tunjuk boleh ada dak luruh tu. Gitu. Situ dia panggil kitab ni dia bahas habis. Dalam kitab di dalam ilmu makula. Jadi tok guru nak baca usuluddin, hak cekan-cekan tu tok guru besar macam Syekh Din ni, dia palingin. Dia pakar semua bagian ni. Tok sudut lawan dia mak. Ni hak tok cakap hak PhD sakan-sakan tu kau lawan dengan tok guru kena pagi. Nah, lawan tok guru jangan, dia mau mengaji segala cabang ilmu. Dia panggil ilmu alat. Banyak ilmu alat nah. Alat ni kena pakai banyak sebab dia pandai. Dia hurai kok ni boleh, hurai kok ni boleh. Kita sekarang tu kutuk-kutuk tak goyak lemah ke kak-kak. Faham tak? Kita mengaji Qadawi lepas kita. Tengok. Dan adalah gerak dan masa dinama arak juga. Apa maksud arak? Benda yang duk tumpang, benda lain juga. Mu ada masa tak? Jadi masa aku duk ni masa aku duk mengaji. Jadi masa tu pai kita tak? Ada gitu juga. Aku nimik masamu lah ni. Tu dia. Jadi masa hak tadi dengan masa hak ni boleh sekali ya? Tak boleh sekali tu dia panggil tak ada boleh dua masa ni dalam satu perkara tak boleh. Tiga benda ni dia kira juga bab tu. Adapun bab kudrat makhluk dia boleh ada dalam dua masa. Kat kita waktu kerja pun ada juga. Itu pendapat nak urus tu. Tengok. Di sisi ulama makulah dan berkata Mu'tazilah. Mengaji kitab ni tak boleh pusing kok lewat nak kata Anwar tak boleh, nak kata Tuan Mahdi tak boleh. Pening kepala. Kalau kita mengaji sirah ke tafsir ke fiqh ke boleh kembah dia tu juga. Tak boleh nak kata apa lah ni. Bab darurat tak boleh nak koyak ni. Dia lari tajuk payah. Dia payah lah. Lari tajuk payah. Dan berkata Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Golongan yang terkeluar daripada majlis Hasan Basri. Mu'tazilah ni. Bahawasanya kudrat bagi yang baharu itu ada ia sebelum kerja lagi. Mu'tazilah pun berpendapat macam tu juga. Kudrat kita ni ada bila? Waktu tak bertugas pun ada. Bukan nanti waktu kita bergerak, kita berjalan saja. Kudrat memang ada siap dah. Lepas tu timbul mari kudrat tu lah tu. Tengok. Ditaruhkan dia. Ditaruh pada hamba-hamba. Dipanggil nanti apa? Dipanggil sebagai ring. Ring ni deh. Kami panggil ring. Ya tu. Ya tu. Mu ada ring kat sini. Bila kita ada ring, maka kita ada larat dia bagi. Nampak tak? Bila ada ring, ada larat tak? Ada larat. Aku ni ring, mu ni ring banyak aku ni. Tengok dia kata. Ring-ring tu dia panggil sifat. Larat-larat tu takluk bagi sering tu. Tugas bagi ring tu. Bila mu ada ring, maka datanglah larat. Maka kita panggil kudrat lah. Bahasa Arab panggil kudrat. Bahasa Melayu kita dipanggil ring. Kami panggil ring. Aku ini nampak ada ring sikit. Jadi aku larat lah nak cakap nak tolong hakik batu mu. Nak tolak mutu murah lah. Mutu kawan habis minyak tengah jalan tak tahu. Kalau kawan ajak kita kata apa? Aku ni tak larat ni, tak ada geng. Nampak tak? Sebab nampak tak? Maka orang panggil geng ni, kami panggil geng ke? Cuma kami bahasa geng sikit. Ni reang ni kita aku apa ni? Tu dia panggil kerana geng tu ada siap-siap tak? Ada lah. Terbit mari takluk bagi geng adalah larat. Larat hakik tangan, larat berjalan, larat sepak bola, larat berlari. Kerana apa? Kerana rank tu ada siap-siap di kita. Maka tak boleh pegang kata waktu kerja tu baru ada kudrat. Kerana kita ada rank dah. Bila ada rank maka adalah larat. Gitu. Faham tak? Ditaruh akan dia rank tu pada hamba-hamba.
Dan berkata Imam Fakhur-Razi bahwasanya tiada ada khilaf sekali-kali antara mazhab Asy'ari dan Mu'tazilah itu pada perkataan di sisi kau yang tahqiq. Tak ada sisi hampa. Kerana bahwasanya kudrat itu ialah satu kekuatan yang ada ia pada anggota-anggota yang ialah asal dan umbi bagi keluar. Imam Fakhur-Razi kata tak ada beza antara Mu'tazilah wayak sani dengan Imam Asy'ari kata no. Apa dia? Iaitu perkara pokok bagi seseorang tu apa dia? Iaitu tenaga tu perkara asal. Dia kata tak ada bezanya. Cuma ada ulama kata dia ada beza. Hak ada siap dengan timbul. Baru buat kerja. Bagi pendapat Fakhur-Razi dia ambil tengah-tengah. Apa dia? Sebab apa? Kekuatan itu, kudrat itu satu kekuatan yang ada pada anggota-anggota. Siap-siap ada dah. Yang ialah asal dan umbi bagi keluar segala perbuatan yang bersalah-salahan. Apa bersalah-salahan? Kudrat kepala dia ada siap dengan kepala, kudrat tangan dia ada sini siap dengan tangan, kudrat kaki dia ada siap kudrat kaki. Itu dipanggil apa? Perkara hobi. Nak beza tak mana? Tadi kata tu mana dia? Kita ada siap-siap dah sini, Tuhan pun siap sini. Reng kaki dia leng tak semacam reng tangan, reng kepala tak semacam dengan reng kaki, reng badan macam leng, dada macam leng, macam kita main bola tu. Sepak dengan kaki kanan, kaki leng. Tanduk dengan kepala dia leng, kekuatan dia tak semacam. Itu dipanggil yang bersalahan-salahan. Dan iaitu ada ia kudrat sebelum kerja lagi. Sebelum kerja ada siap dah kudrat. Bukan nanti berlaku kerja tanduk bola, sepak bola, berlari, berjalan, hakik. Mana dia kita ada reng siap-siap, maka bila kerja datanglah larat takluk bagi reng. Ini pendapat, ini ulama hurai ya. Kita tolong baca beri ya. Melainkan dengan iktibarkan bersepakai ia dengan syarat taksir, yakni membekas ada ia ketika bekerja ia. Tanah situ dulu. Melainkan dengan iktibar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama was salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.